Bila nak simpan duit kan, jadi kita kayuhlah dengan apa yang ada. Kita objektif dia satu je, nak menunaikan haji di Mekah. Macam mana saya dengan isteri kayuh sampai ke puncak gunung setinggi Gunung Kinabalu, yang sebenarnya tak ada manusia yang duduk kat atas tu. Tiba-tiba waktu sampai tu ada orang yang sambut dan dia kata welcome to Diosai. Kawan-kawan saya seorang pun tak percaya saya nak pergi kayuh. Yang lagi lucunya ialah anak perempuan saya. Saya dah bagi tahu dia 2-3 bulan sebelum tu. Dia macam buat tak tahu je. Dia ingat ini main-main kan. Lagi 2 hari tu baru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Untuk makluman semua, hari ini kita akan adakan sedikit podcast yang dibawakan oleh KMA Sinan Berhad yang kita adakan di Hovel House Private Pool Hutan Kampung Alustar. Okay, hari ini kita bersama dengan rombongan kayuhan menunaikan haji ke Mekah yang akan bergerak insya-Allah pada hari Khamis ni, bermula di Shahab Perdana Alustar dan meneruskan perjalanan sehingga ke Mekah lah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan saya host pada malam ini. Saya Muhammad Kamil, pemilik kepada KMA Sinan Berhad dan juga Hovel House. Dan di sebelah saya yang tak asing lagi insya-Allah Ustaz Ahmad Isa. Kemudian di sebelahnya adalah Cik Zul dan di sebelahnya Cik Zam dan juga ketua rombongan kayuhan ke Mekah iaitu Pak Tam Dahlan. Pak Tam Dahlan ni merupakan saya punya jiran lah di Taman Hidayah ni. Okay, dan Cik Zam ni merupakan adik lah kepada Pak Tam. Saya pun dapat banyak soalan lah yang disenaraikan. Soalannya banyak bentuk kebat. Bila bentuk kebat ni, dia banyak berfikir kan. Tapi saya lebih kepada kita nak lebih kepada masing-masing boleh share pengalaman masing-masing macam mana perjalanan ataupun pengalaman yang pernah ditempuh sepanjang berada dalam kayuhan lah. Sama ada di Malaysia ataupun luar negara lah. Okay, saya nak mulakan dengan Ustaz Ahmad Isa sendiri lah. Boleh tak Ustaz ceritakan sedikit siapa Ustaz sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih kepada Tuan Kamil yang sponsor kita 3 hari dekat Hovel House ni. Masya Allah, tabarakallah, memang sangat best. Sangat cantik kawasan ni dan sangat tenang. Alhamdulillah. Sedikit peringatan, saya bukan ustaz. Boleh panggil saya Angah lah. Oh, boleh panggil Angah. Okay. Takut tanya soalan fiqhan, saya takut tak boleh nak jawab. Sedikit pengenalan, saya sebelum ni adalah seorang, boleh katakan full time traveller lah. Okey, dan alhamdulillah telah 2 kali mengembara berbasikal daripada Malaysia hingga ke Mekah. Dan untuk kali ini bukanlah kali ketiga untuk ke Mekah, tapi membawa satu rombongan yang bercita-cita untuk kayuh ke Mekah, dan saya secara sukarela lah mengambil masa saya sebulan untuk bersama-sama dengan mereka dan berkongsi apa pengalaman yang saya ada. Oh, maksudnya Ustaz tak berkayuh daripada sini. Angah tak berkayuh dari sini ke Mekah lah. Kira Angah berkayuh sampai Bangkok saja. Sampai Bangkok saja. Jadi akan meneruskan perjalanan seterusnya. Sampai di Bangkok nanti mereka akan terbang terus pergi ke New Delhi dan saya akan balik Malaysia. Angah akan ambil flight ataupun kayuh semula ke Malaysia. Belum ada keputusan lah. So, sampai sana nanti baru saya akan decide lah. Soalan kedua ni, boleh tak ceritakan sedikit sebanyak tentang pengembaraan ni? Objektifnya apa dan macam mana plan dia? Objektif dia satu saja, nak menunaikan haji di Mekah dengan cara berkayuh. Sebab abang saya kata kalau nak simpan duit, bila nak simpan duit kan, jadi kita kayuhlah dengan apa yang ada, kita kayuh pergi. Lepas tu kemudian saya nak tanyalah, kenapa pilih berbasikal kan? Kenapa bukan motor ataupun kereta ke? Itu saya bagi abang saya jawab lah. Abang tak? Kalau nak ke Sabang 3-4 ribu sampai dah tak? Ya. Nak berbasikal lambat tak? Jadi secara peribadi saya pilih untuk nak berbasikal ni kerana nak ambil pengalaman mengembara. Macam mana zaman-zaman Nabi itu mengembara beribu-ribu batu. Jadi kita nak mengembara dengan basikal. Macam tu. Jadi sepanjang perjalanan tu kita boleh nampak macam-macam keindahan alam ni. Anugerah Allah ni. Kita boleh nampak macam-macam budaya, macam-macam bentuk manusia lah. Perbezaan budaya di setiap negara lah. Muka bumi, keindahan alam yang Allah bagi ni kita boleh tengok. Dan kita boleh kenal ramai orang. Dan kita boleh tidur banyak masjid, satu hari banyak masjid kita akan boleh tidur. Boleh solat, lintas kubur. Macam tu lah. Ya. Dan keinginan tu timbul bila saya baca buku Ustazah Basikal yang ditulis oleh kita nak panggil Ustaz juga. Saya pun panggil Ustaz juga. Oleh Ahmad Isa. Oleh Ahmad Isa ni. Angah ni. Panggil Angah. Jadi bila saya baca buku itu, menarik macam-macam pengalaman pahit dan manis yang lepas tempuh. Ya, betul. Pahit tu dia jadi manis juga bila kita tempuh. Ya, betul. Jadi itu yang saya rancang nak pergi. Jadi saya ajak Zam Yahya ikut dan Cik Zul. Saudara Ahmad Zul daripada Temeloh. Daripada Temeloh? Ya, daripada Temeloh.
ada ikut anak Pahang lah. Ya, ya. Jadi anak Pahang join dengan anak Kedah, kita tuju ke sana atas satu nama, Kembara Memburu Hikmah. Kembara memburu Hikmah. hikmah. Dan saya tertanya-tanya juga, kenapa kita kayuhan daripada Malaysia sampai ke Bangkok, kita tak teruskan sampai ke mana, Myanmar ke apa? Kenapa perlu ambil flight di Bangkok? Diberitakan bahawa Myanmar ni sempadan ni dah ditutup. Jadi tak boleh nak lalu. Jadi kalau kita lalu juga, kita kena lalu kot Vietnam, China tu jauh sangat. Oh, jauh balik lah. Jauh sangat. Macam Angah dulu dia pergi kot sana. Jauh sangat. Setahun lebih makan masa. Jadi kita ambil jalan ringkas sampai Bangkok, kita akan flight ke New Delhi dan kita akan teruskan kayuhan. InsyaAllah. Kita ada soalan seterusnya. Apa barang keperluan basikal yang paling penting dan rasa tak boleh nak tinggalkan setiap kali memulakan perjalanan? Cik Zul. Saya Ahmad Zulkifli daripada Temerloh. Kalau di Temerloh ni orang panggil saya Pak Lang lah. Pak Lang. Pak Lang nama saya. Paling penting sekali spare part basikal lah untuk apa sebab kerosakan. Ya. Seperti tiup ke, rantai ke, contoh macam tu lah. Tiup rantai paling penting lah. Yang penting. Dan lagi barang-barang kelengkapan seperti untuk memasak, tempat tidur. Sebab kita tak pasti masa perkayuhan kita tu di mana kita boleh berhenti. Akan habis pada waktu tu. Saya ada sembang juga dengan Pak Tam tadi. Pak Tam kata bawa 4 tiup saja kan. Macam sikit lah kan. Tapi sebenarnya ditampalkan tiup tu kan. Boleh. Maksudnya itu bila kalau dah pecah tengah jalan, dia tembus, kita ganti tiup yang baru. Malamnya baru kita tampal. Kan? Jadi dia boleh terus digunakan lah. Kalau terpaksa buang satu barang, apa dia? Buang barang untuk apa tu? Contoh. Dia tanya kat sini, kalau terpaksa buang satu barang yang tak perlu kan, apa dia? Mungkin asal nak bawa tapi rasa tak perlu kot. Cik Zul buang. Mungkin kemah agaknya lah. Oh, kemah? Kira tidur di mana-mana pun boleh kalau tanpa kemah? Mungkin kita biasa tidur di surau lah. Okey, bagaimanakah kita boleh memastikan basikal dan peralatan kita tu kekal dalam keadaan baik sepanjang ekspedisi ni? Apa tips kita yang guna basikal ni, apa tips penjagaan khusus untuk basikal? Selalu kena tengok lah. Dari segi apa tu? Tayar ke minyak? Semua sekali lah, semua tayar, dia punya gear. Tapi yang penting sekali brake lah. Kita kena selalu pagi-pagi tu, kalau boleh sebelum mulanya kayuhan, kita kena check brake dia, angin, macam tu. Okey, saya nak tanya dengan Angah lah. Ada satu soalan kat sini, mungkin Angah boleh share kan. Pernah tak Angah terpaksa improvise ataupun buat pembaikan sendiri menggunakan barang-barang yang tak dijangka bila ada masalah teknikal dengan basikal? Kalau dari segi basikal ada banyak benda yang mungkin beginners tak nampak lah. Salah satunya adalah kalau macam tube kita dah rosak. Tube kita tu boleh diguna pakai lah untuk ikat barang tu, satu lah, satu perkara. Yang kedua adalah kabel tight. Kabel tight ni walaupun pada permulaan kita nampak macam tak penting, tapi dia sebenarnya penting waktu di saat-saat genting lah. Contoh macam kita punya rack patah kan, patah kita boleh pakai kabel tight kan, ataupun kita punya whatever lah yang memerlukan untuk mengikat kan. Lagi-lagi bag kalau dia terputus ke kan, kadang-kadang kabel tight tu dia sangat membantu lah. Yang ketiga adalah tape hitam. Dia pun untuk mengikat juga, untuk mengikat. Sebab kita bila jarak jauh ni kita tak perasan, kadang-kadang skru kita tercabut. Skru tercabut, longgar semua kan. So bila skru tercabut tu, sama ada pakai kabel tight ataupun tape hitam lah untuk ikat balik barang-barang tu semualah. Tu adalah benda yang orang terlepas pandang tapi sangat penting. Tali pun perlu tali kecil ke? Tali biasanya akan digunakan untuk jemur baju lah. Oh, jemur baju. Inilah tali. Di belakang kamera ni ada tali yang diorang ikat untuk untuk jemur baju. Pandai diorang buat ampayan pula untuk jemur baju kan. Okey, berkaitan dengan Angah juga boleh kongsikan di sini. Mungkin Angah boleh kongsikan satu teknik ataupun mindset kepada pengembara lain untuk persediaan mental lah. Apa teknik yang Angah rasa berkesan lah untuk sebelum membuat kayuhan jauh ni? Mindset yang perlu ada pada setiap orang sebelum dia membuat kayuhan. Okey, benda yang penting sebelum travel ni adalah dia kena jelas kenapa dia nak buat satu-satu kayuhan. Sebab dia. Kenapa? Jelasnya kenapa. Sebab apa? Bila kita punya why tu jelas, how tu akan datang sendiri. Ramai orang yang datang kepada saya tanya macam mana nak kayu, macam mana kalau jadi macam ni, kenapa jadi macam ni.
saya tak ada jawapan yang tepat selagi how dia tak jelas. Selagi kenapa dia buat benda tu tak jelas. Dia ramai orang yang buat tu sebab terikut-ikut, dan bila berlakunya apa-apa yang tak pernah dilalui, dia akan give up lah. So benda tu membazir lah. Sepatutnya sebelum dia bertolak, dia kena jelas apa yang dia nak. So bila dia nak, dia dah tahu apa yang dia nak, basikal jahanam macam mana pun kan, kaki patah macam mana pun, dia akan tetap menggengsut, akan teruskan juga. Okay? So dia ada beza di antara kekuatan mental dengan kekuatan fizikal. Untuk pengembaraan macam ni, kalau macam fizikal, kalau kita penat kita boleh rehat. Okay? Kalau mental, balik lah. Balik lah. Kan? So mental sangat penting untuk dijaga lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ada satu pegangan, iaitu dalam perjalanan ni kita kena cari persamaan raih perbezaan. Okay, lagi-lagi kita dalam satu grup, kita tak boleh aku je yang akan sampai. Kita mesti kena ada konsep, kita kena sama-sama sampai. Okay? Kalau kita mencari dana, kita sama-sama cari dana. Kita sama-sama makan, apa yang aku makan, kau makan. Apa yang aku tidur, kau tidur. Macam tu, kita kan ada satu mindset juga. Kita pergi sama-sama dan balik sama-sama. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Kalau nak pentingkan diri sendiri, pergi seorang. Itu lebih mudah. So, itu adalah kata cari persamaan raih perbezaan yang saya dapat selepas saya balik daripada pengembaraan 2017 lah. Okay? Ramai orang mencari perbezaan. Kan? Aku macam ni, kau macam ni. Kita berbeza. Tak, sebenarnya kita sama. Bila kita mencari persamaan tu, kita akan rasa bahagia. Okay? Dan kita meraihkan perbezaan. Okay, orang ni tak bagus kat sini. Okay, orang ni bagus kat sini, kita meraihkan. Walaupun kita bagus, dia tak bagus, kita meraihkan dia punya ketidakbagusan tu. Itu maksud dia cari persamaan raih perbezaan. Bila saya pun tengok di YouTube berkenaan dengan video yang paling saya tersentuh sekali, yang ketika perjalanan turun daripada Pakistan tu kan. Saya tengok ustazah 2-3 kali jatuh kan. Itu yang saya rasa sebab jugalah. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh dan bangun lagi. Masa nak turun tu ada juga kereta yang nak bagi bantuan, tapi bila kita tawarkan harga, dia bergerak, dia jalan macam tu je kan. Okay, bagi penonton yang belum lagi tengok video Angah di YouTube, boleh subscribe di channel Ahmad Isa YouTube. Apa perkara mental yang Angah rasa paling susah nak kawal? Mungkin rasa takut ke, bosan ke, atau overthinking tentang keselamatan diri ke sepanjang perjalanan tu? Okay, sebelum ni saya adalah solo traveller. So saya memang daripada kecil Allah anugerahkan saya untuk tak ada rasa takut lah, especially dengan dunia luar. Okay, saya umur daripada 3 tahun saya dah hilang daripada pandangan family. Darjah 3 saya dah hilang daripada sekolah. So that's my genius ya sebenarnya, yang saya dapat kesan yang mungkin orang lain tak ada lah kan. So alhamdulillah lah, benda tu dia develop sikit demi sedikit, sampailah bila saya nak travel lebih jauh, so, pergi sampai ke Europe, mak saya letakkan syarat untuk berkahwin. Okay? So kerisauan saya adalah membawa seorang isteri lah pada tahun 2016 lah. Tapi sebelum saya berkahwin pun saya meletakkan syarat, kalau nak berkahwin dengan saya, selepas kahwin kena ikut saya kayuh sampai ke London. Dan alhamdulillah dia bersetuju, dan masa tu kami pun mendirikan rumah tangga. Dan sebenarnya setahun saya siapkan mental dengan fizikal dia. Setahun barulah kami bertolak. So bila saya dah nampak mental dia sangat kuat berbanding dengan fizikal. Fizikal saya tak kisah sangat, sebab kalau penat kita boleh rehat. Cuma mental dia kuat. So daripada situ kerisauan saya tentang mental dia hilang. Saya tertarik dengan apa yang Angah sebutkan tadi, persediaan mental. Macam mana Angah lakukan atau Angah buat training untuk ustazah? Okey. Ustazah ni tak pernah banyak gunung. Tak pernah banyak gunung. So bila saya berkahwin, first kali saya bawa dia banyak gunung. Okey. So daripada banyak gunung tu, saya nampak dia langsung tak merungut. Dan first time dia kayuh jauh daripada Gombak sampai ke Sabak Bernam, dia langsung tak merungut walaupun kaki dia cramp. So saya nampak mental dia kuat. Dan sebenarnya ustazah ni dia memang daripada kecil, dia memang ujian dia dah besar dah sebenarnya. Dia ada 8 orang adik-beradik, 4 orang nampak, 4 orang tak nampak. Dan dia adalah di antara anak harapan yang selalu membantu keluarga. 4 orang nampak, 4 orang tak nampak. So maksudnya bila adik-beradik dia nak pergi ambil ujian, dia yang bantu.
adik-beradik nak pergi mana-mana dia yang bantu. So maksudnya background dia memang dah lasak, dia memang dah bertahan memang daripada kecil lah mental dia tu. So alhamdulillah Allah berikan rezeki seorang isteri yang mentalnya yang kuat lah. Alhamdulillah. Soalan berikutnya, boleh tak share macam mana jadual perjalanan nanti ke Mekah tu? Start daripada pagi tu bertolak, kita nak bertolak kayuh tu pukul berapa dan berhenti, agak-agaknya berhenti pukul berapa? Cik Zam. Jadual perjalanan tu kita set satu hari sebelum kita bertolak lah selalunya ya. Satu hari sebelum Di Malaysia ni lain. Tadi di Thailand lain lah approach dia. Saya tak ada experience lagi. Tapi di Malaysia satu hari sebelum kita bertolak tu kita set, okey besok kita nak sampai mana. Sebenarnya kita plan daripada hari pertama lagi. Tapi bila sampai hari kedua kita plan lagi sekali untuk hari ketiga. Sebab kadang-kadang hari pertama punya perjalanan tu tak sampai. Tak sampai ada cuaca ke apa ke. Jadi kita kena plan hari-hari. So kita ada satu plan yang daripada mula dan kita ada plan yang hari-hari kita replan nak kaya ke mana, dan selalunya kita bergerak sebelum pukul 8 lah. Bergerak sebelum pukul 8. Sebelum pukul 8. Subuh tu prepare bergerak. Bergerak pukul 8 dan kita kayuh dalam kelajuan 16 ke 17 km sejam. Tiap 15 km kita berehat lah. 15 km berehat. Dalam satu hari tu berapa jarak perjalanan untuk kalau first phase tu 2 kali berehat, lepas tu kita dah sembahyang zuhur dah. Cek masjid lah. Lepas tu second phase tu dah sembahyang zuhur tu kita rehat, kita mandi kat masjid tu, selalunya masjid. Lepas tu kita sambung balik lagi ada 2-30 km macam tu je lah. Dan kita try nak akhirkan kayuhan tu sebelum pukul 6 supaya kita sempat cari tempat tidur seterusnya lah. Kalau diberi peluang Pak Tam nak ajak rakan-rakan yang mungkin rakan-rakan yang lain kan berbasikal bersama Pak Tam, apa perkara pertama yang Pak Tam akan ajar dan sediakan untuk orang tu sebelum ikut Pak Tam? Banyak benda, tapi yang paling penting latihan. Latihan ni saya punya congak lah. Kalau kita nak kayuh satu hari 50 km lebih kurang, kita kena training 100 km. 100 km maksudnya sehari perjalanan kayuhan 100 km. Tapi kita akan kayuh 450 km saja. Jadi kita kena kayuh lebih lagi lah sebelum. Ya, latihan tu kena kayuh lebih sebab nak kumpul lah. tenaga. Jadi kalau kayuh 50 km macam orang kata kacang lah. Kalau kita training 50, kayuh 50 letih lah. Macam tu lah contohnya tu. Kemudian tu kita kena ada penyesuaian. Jalan metode iblis ni. Jadi kena banyak sabar tu lah. Apa kewangan kena sedia. So bagai kena ready, kena mantap kan. Ya. Jangan pergi saja hutang, kena selesai, itu paling penting lah. Ya. Kita nak menunaikan haji kan. Ya. Kena selesai. Ya. Sediaan kepada anak-anak dan juga isteri yang ditinggalkan. Ya, hutang yang boleh tertinggal hutang kereta atau rumah lah. Hutang rumah dan hutang kereta je tinggal. Pasal dah setuju dah setiap bulan bayar banyak tu. Ya. Hutang kangkang ni kita kena selesai lah. Tak boleh selesai, kita kena minta izin lah kalau ada. Macam tu lah. Okay, baik. Saya nak teruskan kepada Angah pula lah satu soalan ni. Mungkin Angah boleh jawab lah. Apakah tips lah untuk menjaga mental supaya tak bosan? Kan kita nampak jauh lagi nak jalan ni. Panjang kan. Kita rasa laluan tu agak panjang dan kosong. Mungkin Angah ada trik yang tak biasa orang lain buat lah. Bagi Angah biasa macam mana? Ni panjang sangat, mungkin Angah berzikir ke, Angah menyanyi ke, kan? Alright. Mungkin cara saya berbeza dengan cara orang lain lah kan. Cara isteri saya berbeza dengan cara saya. Isteri saya ni dia suka duduk depan and then dia navigate. So dia suka tengok pemandangan. Macam saya duduk kat belakang ni, saya suka dengar audiobook. Maksudnya macam tahun lepas saya travel daripada Malaysia sampai ke Mekah, saya habis 5 buah buku. Dengan mendengar lah, maksudnya saya pakai earphone, duduk kat belakang, saya tak tengok jalan. Saya just dengar audiobook. So saya pilih lah audiobook apa ataupun podcast apa yang saya nak dengar. And then selepas tu saya akan buat live, saya kongsikan balik apa benda yang saya dengar. So daripada situ dia akan jadi satu konten. So bila jadi konten, berlakulah jualan buku. Sebab saya adalah AJK Kewangan. So dalam perjalanan saya perlu mendapatkan dana. So untuk mendapatkan dana ni saya kena buat konten. So sebelum buat konten saya kena ada ilmu dulu. So itu cara saya generate income lah untuk grup sebenarnya. Dan alhamdulillah tercapai lah. Dana untuk tahun lepas tu sebenarnya dah capai dah. Dah cukup. Dah melebihi. Memang melebihi sebenarnya. Untuk tahun lepas punya dana haji, cumanya belum rezeki, itu sahaja. Belum rezeki.
So Tu next plan Angah lepas ni nak kayuh pula. saya dah, alhamdulillah, saya dah buat pra-pendaftaran dengan PJH lah, pengelola jemaah haji. Dan kenapa saya hantar diorang ni sampai Bangkok saja, sebab saya nak balik Malaysia dan saya nak pergi semua kursus-kursus haji dan saya akan terbang macam orang lain. Dan kami akan berjumpa kat sana lah. Angah akan pergi juga. Saya akan pergi juga, Untuk tapi tahun yang naik dapat. flight lah. Naik flight lah. Okey, baik. InsyaAllah. Okay, ada lagi soalan untuk Angah? Sekejap Okay, boleh. Okay, sepanjang perjalanan Angah, pernah tak Angah jumpa dengan sesuatu yang sangat pelik ataupun ajaib lah orang kata kan? Alright. Sampai buat Angah tertanya-tanya, betul ke aku tengok ni? Kan? Ataupun sama ada tu perkara mistik ataupun keajaiban lah yang mungkin kita tak pernah rasa. Angah pernah alami benda tu sepanjang perjalanan tu. Kalau saya nak cerita ni panjang, sebab perjalanan saya makan masa setahun 3 bulan. Kan? Dan setiap hari is a magic sebenarnya. Okay? Setiap hari kita bernafas pun dah ada satu magic sebenarnya. Dan cerita yang luar biasa selalunya saya suka kongsikan adalah dekat Pakistan lah. Macam mana saya dengan isteri kayuh sampai ke puncak gunung setinggi Gunung Kinabalu. Yang sebenarnya tak ada manusia yang duduk kat atas tu. Tiba-tiba waktu sampai tu ada orang yang sambut dan dia kata welcome to your side. Dia siap boleh cakap bahasa Inggeris lagi. Kan? Somebody yang kita tak tahu dia datang daripada mana, kereta pun tak ada, rumah pun tak ada dekat situ, tapi tiba-tiba ada manusia. Dan waktu tu, kebetulan tu masa tu pun ada dah tengah sakit. Kan? Dan salah seorang dia mengaku diri dia adalah doktor. Bayangkan out of nowhere tiba-tiba ada seorang mengaku doktor. Something yang bagi saya ajaib lah. Miracle lah. Dan dia ada ubat yang Adilah perlukan. Dia masa tu dia ada ubat? Dia ada ubat, ada injection, semua ada. Itu salah satu lah cerita. Salah satu keajaiban. Sebenarnya panjang lagi cerita dia. Kena baca dalam buku Ustaz Basikal. Kena baca dan boleh tengok di YouTube. Yes, boleh tengok dekat YouTube. InsyaAllah. Betul. Pernah tak Angah bertemu dengan seseorang yang pernah berikan nasihat atau kata-kata yang melekat dalam kepala Angah sampai sekarang? Ada. Siapa orang? Ada seorang syekh ni dekat India. Okay, masa tu kami beraya. Okay, hari raya yang pertama saya berjumpa dengan mudir sebab kami beraya dekat madrasah dekat India. So masa tu kami berjumpa lah dengan mudir ni. Mudir ni dia tak pandai cakap bahasa Inggeris, tapi dia ada translator lah. Mudir ni tanya kepada saya, pada kami satu grup lah. Dia kata, kenapa kayu basikal pergi Mekah? Saya cakap nak buat umrah. Lepas tu dia kata, dia bacakan satu hadis kepada kami lah. Dia kata, di akhir zaman nanti akan ada 3 golongan yang pergi Mekah bukan kerana Allah. Yang pertama adalah orang miskin yang pergi ke Mekah untuk meminta-minta. Okay? Orang berniaga yang pergi ke Mekah untuk menjual. Menjual? Ya. Dan orang biasa yang pergi Mekah untuk melancung. Empat golongan. Dan ulama ataupun para ustazah yang pergi ke Mekah untuk menunjuk-nunjuk, yang mengatakan dia alim pergi banyak kali. Dan yang kelima adalah golongan yang pergi kerana Allah. Lima semua? Tak, 4 yang bukan kerana Allah. Dan satu lagi adalah semata-mata kerana Allah. So dari situ saya tersentak. Sebab kita pergi banyak melencong. Ya. Kan? Sebab dia kata kalau nak pergi Mekah kerana Allah, pergi direct, jangan melencong. Okay? Dan masa tu saya fikir, alamak, kita dah banyak melencong ni. Kita nak pergi Mekah. So dia tanya, so you all dekat kategori mana? You all yang mana satu? Daripada 5 tu, you all yang mana satu? So kita fikir, kita nak yang kelima lah. Yang pergi tu kerana Allah. Okay? So kita betulkan niat balik kita. Umrah masa tu adalah final destination lah. Dia hanya satu destinasi. Sampai alhamdulillah syukur, tak sampai pun alhamdulillah syukur. That's why kita orang kembali balik kepada asas kami, kenapa kami mula travel adalah kembali memburu hikmah. Sebab untuk mencari hikmah dalam perjalanan. So dalam perjalanan tu, sampai ke tak sampai tetap ada hikmah. So kami nak belajar apa yang kita boleh belajar dalam penggambaraan tu. That's why kenapa buku Ustazah Basikal dihasilkan adalah itu adalah hasil dapatan daripada apa yang kami belajar dalam perjalanan, yang kami dapat dan kami kongsikan kepada orang lain. Itu perbezaan antara kami yang belajar dalam perjalanan dan dikongsikan dengan orang lain yang hanya pergi dengan niat yang berbeza. Jadi
kita yang nak pergi umrah ni, kita fikir boleh lah. Kita dalam golongan yang mana? Dia ada 5 tu kan. Betul-betulkan niat sebelum kita pergi lah. Betul. Sebab tu setiap pagi saya selalu remind, betulkan niat kerana Allah Ta'ala. Sebab itu adalah hadis yang kita kena follow. Okay, baik. Okay, soalan seterusnya dengan Angah jugalah. Oh, ada lagi? Okey. Ada tak pengalaman manis? Boleh share pengalaman manis ataupun pengalaman buruk yang Angah tak pernah kongsikan dengan Klo ni? Saya bukan orang yang menyimpan rahsia lah. So, semua benda yang telah dikongsikan lah. Semua yang akan dicari dalam buku Ustazah Basikal je lah. Okay. Para penonton semua jangan lupa beli. Untuk buat pembelian buku Ustazah Basikal. Dan juga follow, jangan lupa subscribe dan follow channel Angah Ahmad Isa. Yes. Okay. Saya nak tanya dengan Pak Tam pula lah. Dalam perjalanan ni, mungkin Pak Tam ada boleh share apakah harapan Pak Tam yang mungkin kita boleh share dengan penonton-penonton di luar sana ataupun yang membaca kita punya melihat kita punya perjalanan ni. Harapan Pak Tam ni lah agar mungkin perjalanan ni ada sesuatu yang boleh dipelajari dan diambil hikmah oleh orang lain. Banyak juga nak dekat tu tapi pun tak teringat. Yang saya teringat ni kita nak melimba pengalaman. Banyak dalam perjalanan ni banyak kita boleh buat. Kita boleh berzikir dan sebagainya. Jumpa orang. Lepas tu sambil-sambil tu memanglah kita nak pergi Mekah buat haji. Tapi kita sambil-sambil tu kita buat live. Saya rezeki untuk nak tunai haji tu. Ya. Kita dapat belanjaan cukup lah. Tapi untuk haji tu kita belum masih cukup lagi. Dan kita buat live untuk nak menampung perbelanjaan kita. Sambil-sambil kita buat juga. Dan lepas tu kita buat catatan perjalanan kita tu. Jadi orang lain boleh baca, buat panduan. Macam tu lah. Yang saya tengok itu lah. Mungkin para penonton boleh ambil iktibar ataupun proses perjalanan Pak Tam ke nanti ke sana lah kan. Ada, susahnya ada, manisnya ada. Jadi kita buat catatan lah. Pengetahuan penonton, Pak Tam dah sekarang umur 71 tau. Yang masih kuat dalam tenaga. Soalan kat sini dia tanya, ada tak masa Pak Tam rasa nak stop dalam dunia berbasikal ni? Dah aku dah sampai Mekah, dah aku tak mau berkayuh dah, mungkin nak naik motor pula ke? Ataupun ada target tertentu ke? Sebenarnya sebelum ni saya banyak hobi. Hobi banyak? Banyak hobi. Berkuda, golf, 4x4, motor, macam-macam. Tapi basikal ni model kecil. Model kecil? Model kecil. Ya. Model kecil. Kos Honda? Kos Honda. Dan kita boleh dapat kawan ramai. Sepanjang perjalanan kami daripada Kuala Lumpur mai sini tu, macam-macam manusia jumpa. Semua orang baik-baik belakang. Ada yang bagi rezeki kat kami pun ada. Yang bagi rezeki? Tak minta pun. Tumpang bagi rezeki kat kami. Duit tu ada tu, bagi lagi. Sumbangan bentuk wang tunai. Main sini pula, toke ni bagi lagi 3 malam free. Kalau tidak dengan dapat 7.5 semalam. 3 malam 20,000 dah. Tu apa, makan mel bagi. You bagilah. Jadi banyak kita jumpa orang yang baik-baik. Itu salah satu pengalaman yang kita dapat. Jadi alhamdulillah lah. Okay, kita pergi pada Cik Zam pula. Sekarang hari ke-11. Sebenarnya untuk Pak Tam dengan Zul hari yang ke-14. Sebab dia dah bermula daripada beberapa hari. Kita bermula daripada 12 bulan. Dia bermula pada 8 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Jadi saya hari ke-11. Angah hari yang ke-9. Angah join di Sabak Berenam. Okay. So saya bermula di Kuala Lumpur. Pak Tam dengan Zul bermula di Temerloh. Temerloh. So bagi saya hari ke-11 lah. Hari ke-11 lah. Macam mana perasaan Cik Zam? Ada tak momen yang membuatkan Cik Zam terfikir, wow, kita betul-betul sedang buat ni? Macam termimpi ke? Kita dah plan sekarang sebelum ni kan? Aku nak pergi haji, kayu basikal. Sekarang dah rasa macam mana perasaan tu? Rasa wow, aku dah sampai tahap ni dah. Perjalanan dia. Boleh share tak perasaan? Perasaan saya seronok macam hari pertama juga lah. Bila hari pertama berlepas tu kan, I've done it. Jadi bila dah hari-hari tu macam rutin juga lah kan. Dan dalam pemikiran saya fikir ke jauh lah.
ke Thailand, ke India macam mana, dan fikirkan sekarang kepala dia ada di sana lah. Dah di sana, cuaca sejuk, saya nak buat apa semua. Dan macam kalau Angah tu masa tengah kayuh tu dia fokus, dia ada buat benda lain. Saya bukan jenis yang multitasking. Jadi masa tengah kayuh tu saya fikir dua benda je. Satu, keselamatan, fokus depan. Satu, batu ke apa saya memang fokus. Satu lagi, kadang-kadang pemikiran tu melayang. Dia melayang ke India, ke Pakistan, ke itu. Jauh dia melayang. Jauh. Dan benda lain saya tak boleh buat. Macam nak buat live. Jadi, tapi saya belajar lah. Saya tengok Angah boleh buat live. Saya nak try juga nak buat live. Ataupun sekurang-kurangnya record lah kan. Saya bukan benda orang yang boleh buat 2-3 benda sekali. Saya nak buat benda tu, satu-satu benda tu saya set dulu sampai semua ready lah, baru saya buat. Dulu tak boleh. Okey, kita tanya satu lagi. Pernah tak dalam perjalanan daripada KL ke sini ni, ke Kedah ni, pernah tak bergaduh ataupun ada beza pendapat ke, dan macam mana diselesaikan? Berbeza pendapat tu ada lah, memang ada. Sebelum kayuh lagi dah ada berbeza pendapat. Lepas tu kita dah set lah macam mana kita selesaikan. Ialah ketua akan panggil mesyuarat. Lepas tu kita plan untuk esok, dan pagi-pagi berdasarkan pengalaman, sebab kita dah lantik Angah sebagai penasihat. So, daripada pengalaman dia, dia bagi tahu okey, kita buat cara macam ni, macam ni tu mengelakkan daripada kita salah faham, benda itulah. Jadi kita bernasib baik sebab pengalaman yang Angah dah lalui ya, bersama isteri dia, lepas tu bersama dengan dua orang lagi pengayuh tu, disampaikan kepada dia. Jadi kita beruntung sikit sebab semua ni dikongsikan kita ni, dan kita ada lebih kurang masa hampir sebulan bersama dia untuk menimba segala pengalaman, untuk kita mengelakkan daripada masalah-masalah yang dah lalui dulu. Ada tak pengalaman lucu ataupun memalukan yang berlaku sepanjang 9 hari, 11 hari berkayuh ni? Kawan-kawan saya seorang pun tak percaya saya nak pergi kayuh. Kawan-kawan sendiri tak percaya? Sampailah hari 2-3 hari sebelum tu, baru dia kata okey kita buat jamuan semua, kita buat benda. Dia kata betul ni kan, sebab saya bukannya serious rider sangat. Dan saya bukan jenis yang adventurous sangat pun. Saya jenis yang selalu duduk kat office, selalu dengan laptop. Dan yang lagi lucunya ialah anak perempuan saya. Saya dah bagi tahu dia 2-3 bulan sebelum tu. Dia macam buat tak tahu je. Dia ingat, ini main-main kan. Lagi 2 hari tu baru dia perasan, betul lah apa nak pergi ni. Baru dia nak menangis, nak kelang kabut datang. Jadi gelak Ni orang tak confident kan aku nak pergi Mekah ni kan. Because bagi saya, macam Angah cakap tadi, physical fitness tu is actually benda yang paling mudah tau. Kita tak fit, kita kayuh lah, kita training lah kan. Kalau kita penat, kita berhenti lah kan. Jadi preparation lain tu sebenarnya saya jenis yang orang yang merancang dengan teliti setiap benda lah, setiap benda. Jadi memang detail. Jadi selama 6 bulan lepas ni, otak saya ni memang fikir tentang trip ni je. 1 hari 2-3 jam fikir trip ni je, itu ni. Dalam kemungkinan lah. Jadi bila start kayuh ni saya dah tak apa risau sangat lah sebenarnya. Saya confident lah insyaAllah boleh sampai lah. Okay, macam mana boleh terbentuknya pasukan ni? Kan pemilihan tu datang daripada mana? Kan mungkin ada kawan-kawan lain yang berbasikal juga, ramai kan. Tapi kenapa yang pergi ni bertiga? Sebenarnya mula-mula sekali Pak Tam ajak saya pergi. Saya tak confident masa tu sebab banyak benda nak diselesaikan lah. Hutang lah, itu ni. Tapi saya fikir-fikir selepas 2-3 bulan dia ajak, setelah sekali saya set, okey, make sure pergi kan. Walaupun ada masalah-masalah saya belum selesai, tapi saya set nak pergi. Dan Alhamdulillah, masalah-masalah tu selesai 2-3 hari sebelum saya pergi. Dia mudah kan selesai? Dia ada yang selesai sendiri, ada yang saya selesai dengan cepat tanpa saya sangka. Benda tu makan masa seminggu 2, saya selesai dengan cepat. Lepas tu bila dah Pak Tam Dalan dah ajak saya setuju. Saya pun post lah dekat Facebook. Jadi ramai juga orang nak join. Ramai nak juga join, tapi kita tengok Pak Tam Dalan kata tengok. Kalau dia serius dia datang KL. Jadi yang serius tu 2 orang sajalah. Yang serius Zul dengan seorang lagi Fendi serius, dia datang ke KL 2 kali. Lepas tu kita pergi kayuh training ke Melaka pun dia ikut pergi Melaka, jadi serius. So Pak Tam kata okey, kalau dia betul-betul serius dia datang. Okey. Jadi sebab tu kita 4 orang ni lah. Sebenarnya ramai yang kata nak ikut, tapi cakap je lah kan. Cakap je. Maknanya dia belum betul-betul kuat lah. Dia ingat ini mudah kan. Lepas tu itulah terbentuknya tim ni lah. Dari situ lah. Lepas tu Zul ni pula kelebihan dia
antara semua ni dia paling pandai pasal repair basikal ni Oh, lah. repair basikal juga tu. Dia. Dan dia pun suka masak, pengalaman masak dia. Dia ada banyak kelebihan dia lah kan, dia masak lah. Dan Pak Tam pengalaman dia lah. Pak Tam memang tourer, memang cycling, memang sebelum ni dah pusing Malaysia, dia memang rajin lah. dia rajin Sama ada dengan basikal atau dengan motosikal, dia tourer lah. Saya ni ikut je lah. Ikut je. Jadi saya yakin sebab abang saya ni dah ada pengalaman. Ya. Ada pengalaman tentang basikal dia lah. Okey, soalan yang terakhir sekali, saya open jugalah. Okey. Apakah strategi yang digunakan untuk memastikan moral dan semangat tetap tinggi sepanjang kayuhan? Kita mungkin dah kayu-kayu rasa penat lah, letih lah. Aku dah tak nak ikut lah kan? Mungkin Angah mungkin boleh nasihat. Rasa malas dah kan? Aku nak berhenti, aku nak patah balik lah. Pasal kita baru 500 km kan, dia dah ribu-ribu kilometer. Pengalaman dia. Okay, dia kembali kepada yang first kali yang saya jawab adalah why. Why? Okay. Kenapa? Kenapa buat? Macam saya kalau rasa berat, rasa diuji tu teruk kan dengan my wife kan, kita akan soal balik di antara kita. Kenapa kita start? Kenapa kita mula? Macam saya adalah curiosity saya tinggi. So saya nak tahu dekat negara ni ada apa, dekat negara ni ada apa. Esok saya jumpa siapa, negara apa, macam mana rasa cuaca ni. Itu saya punya curiosity. Sebab tu saya tak boleh duduk rumah. Saya suka keluar. So that's my big why. So bila rasa benda yang baru, saya rasa happy. Okay. So rasa ujian baru, saya rasa happy sebenarnya. Ya, sebab saya boleh berfikir macam mana nak selesaikan masalah tu. But my wife, dia punya why dia adalah dia seumur hidup tak pernah sampai lagi ke Mekah. Okay. So dia kata inilah satu-satunya cara bila dah berkahwin dapat pergi Mekah. Tak kisahlah naik apa. dia kata sebelum berkahwin, umur dia 18 tahun kot. Dia pernah buat board apa? Wish board apa dia panggil? Dream board. Dream board, yes. Bucket list Dream board. Dream Dia buat board. dream board bila tak nak pergi ke Mekah. Lepas tu last kali dia pergi Mekah naik basikal. Saya cakap dia ada satu kesilapan. Dia letak dream board, dia pergi Mekah tapi tak tulis naik apa. Kena detail lagi lah. Kalau kena naik basikal. Tapi dia seronok lah, dia seronok. So whatever pun kalau tengok dalam video tu dia terjatuh ke macam mana pun, otak dia sebenarnya dah sampai kat sana dah. So that's her big why. So that's why kalau saya tanya, orang jumpa kat saya tanya macam mana. Sekejap, saya stop sekejap, tanya kenapa. Selalunya dia orang akan pause sekejap, dia orang akan fikir balik. Lepas tu dia akan jawab yang terfikir lah, kalau tak ada. Okay, balik, fikir balik. So benda ni saya sampai sekarang masih belum betul-betul jelas kenapa saya buat benda ni. Benda ni dia kena setiap hari muhasabah tau. Betul ke? Kita akan cabar balik why kita tu. Contohlah, saya ada satu orang kata pergi ni nak cari diri sendiri. Kadang-kadang saya cabar balik soalan tu. Betul ke nak cari diri sendiri? Okay, tanya balik. Tanya balik, betul ke? Lepas tu tanya balik, bila kita nak cari diri sendiri sebab apa? Sebab kita nak menjadi orang Islam yang baik. Betul ke nak jadi Islam yang baik? So, benda tu setiap hari kena buat. Setiap hari kena buat. Dia tak ada jawapan yang fix. Kenapa kita buat, dia tak ada jawapan yang fix. So, daripada situ, barulah kita akan rasa how tu macam mana nak menjadi apa yang kita why tadi tu. So benda tu adalah rutin setiap hari. Rutin kan. Jadi setiap hari kita tanya why kita. Ya, kenapa kita buat? Kenapa kita start? Kenapa kita tinggalkan keluarga kita? Kenapa kita kena berkorban benda-benda di sini? Barulah semangat tu akan datang balik. Yes. Bukan how, bukan macam mana. Angah meletakkan curiosity, perasaan ingin tahu, menyebabkan Angah ingin pergi ke negara tu kan. Macam saya mungkin saya akan fikir faktor keselamatan. Ya, aku dah tak tahu jalan ke apa kan. Tak tengok map pun tak reti, cakap bahasa Inggeris pun tak pandai. Kan itu disebabkan tu mungkin saya tak pernah fikir nak berbasikal macam tu kan. Itulah setiap orang tu betul. Tuhan bagi berbeza kan. Itulah saya nampak lah. Saya ada satu pengalaman yang seorang sahabat saya cerita lah. Ada seorang traveller ni, dia pergi merata dah, satu dunia dia pergi merata. Dia meninggal kat Malaysia, accident. So maksudnya bahaya kat mana-mana je. Duduk rumah je. Kat rumah, jatuh dekat dalam tandas pun boleh meninggal. Ya. So mati kat mana-mana. So sebelum kita meninggal, kita buat apa yang kita suka. Ingat That's my prinsip lah. Sebelum meninggal kita buat apa yang kita suka, berlandaskan syariat Islam lah. Yes. Hukum Allah. Selagi tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, teruskan. Okey.
Sekadar itu saja kita punya podcast pada hari ini. Dan alhamdulillah, insya-Allah mungkin kita dapat sedikit sebanyak hikmah, iktibar, pengajaran yang telah dikongsikan oleh tetamu jemputan kita pada hari ini. Dan jangan lupa penonton di rumah untuk membeli buku Ustazah Basika, dan juga jangan lupa follow dan juga subscribe channel YouTube Ahmad Isa. Jangan lupa gel urut Paktam saya dah guna. Jangan lupa subscribe dan juga like channel Zam Yahya. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.